Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillahil amin. Wa ala ali kullin wa sahbi kullin ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menggunakan kitab fiqh mazhab Asy-Syafi'i, iaitu kitab Safinatun Najah karangan Asy-Syaikh Salim Ibn Sumair Al-Hadrami, dan kita dah sampai pada muka surat yang keempat. Jadi ini pengajian fiqh mazhab Syafi'i, mazhab yang digunakan pakai oleh penduduk Islam di Malaysia lah. Dan kitab ni telah diterjemahkan. Saya akan baca yang teks asal dalam bahasa Arab, kemudian terjemahan oleh Ustaz Safwan bin Sabri hafizahullah. Yaqulu al-musannifu wal mutarjimu rahimahumallah, nafa'ana Allahu bihima wa bi'ulumihima wa bikum fid darain amin. Surah 4 sampai pada tajuk alamatul bulugh thalath. Tanda untuk seseorang itu telah pun baligh ada 3. Bukan ada 3 tanda ni. Salah satu daripada 3 tanda. Kalau ada pada seseorang, maka dia telah dikira baligh. Dalam Islam, seseorang yang dah baligh, maka telah dikira dosa dan pahala ke atas dia. Satu, ada dosa, ada pahala. Dan yang kedua, seorang yang dah baligh, maka dia mukallaf. Dia diwajibkan untuk melakukan ibadat-ibadat tertentu seperti solat, puasa Ramadan, haji, ulur zakat. Semua-semua ni dah wajib. Banyak lagi lah. Tutup aurat. Dan dia juga diwajibkan untuk meninggalkan sesuatu perkara yang di dalam Islam ni lah, perkara yang diharamkan oleh Allah SWT seperti zina dan sebagainya. Dah mula ada dosa dan dah mula ada pahala orang yang baligh. Sampai umur baligh ni, yang ni kena ajak anak-anak. Kena bagi tahu ke anak-anak, kira sebelum dia baligh kena bagi tahu dah. Kita ni, setiap yang keluar daripada mulut kita, setiap yang kita buat, setiap yang kita tulis, semua tu dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi tahu ke anak-anak ada dosa, ada pahala. Penting kan? Mengajar erti dosa dan pahala kepada anak-anak, yang tu penting. Dan dalam Islam, bila berlaku salah satu, maka orang itu baligh. Alamatul bulugh thalath. Bermula tanda baligh 3. Yang pertama, tamamu 15 sanatan fi dzakari wal untha. Nombor 1, kalau sempurna 15 tahun umur untuk seorang lelaki ataupun perempuan. Mana-mana lelaki ataupun perempuan, Islam cukup 15 tahun qamariyah, 15 tahun ikut bulan Islam, kiraan bulan Islam, maka dia dikira baligh walaupun tidak pernah bermimpi keluar mani, dan juga ataupun kalau orang perempuan tidak pernah keluar haid bahkan. Dan yang ni kaedah, yang ni umum untuk lelaki dan perempuan. Mana-mana lelaki dan wanita dalam Islam cukup 15 tahun umur. Cukup 15 tahun lah, kalau tak faham qamariyah apa semua ni. Umur cukup 15,
walaupun tak pernah datang haid untuk perempuan, walaupun tak pernah bermimpi keluar mani, tidak bermimpi keluar mani lelaki atau perempuan, maka kalau cukup 15 dia dikira baligh. Seseorang tu dikira baligh. Nah, yang ni keadaan ni agak jarang berlaku. Sangat jarang. Saya mengajak sekolah menengah lama dulu, lebih kurang 8 tahun. Jadi bila kita mengajak fiqh kan, macam pelajaran syariah, Quran Sunnah, STAM sebagainya ni, daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 6, kita tanya pelajar-pelajar, selalunya umur 11 tu dah start dah baligh. No? Umur 11, umur 12, 13 tu, 14 memang banyak dah lah. No? Dah start baligh, sama ada bermimpi ataupun keluar darah haid untuk pelajar wanita, untuk wanita. Jarang kita jumpa budak lelaki atau perempuan umur 15, sangat jarang. Benda ni kita tanya untuk kita tengok perbahasan fiqh kan, kita tanya pelajar-pelajar kita sendiri yang kita mengajak kan. Maka jarang kita jumpa umur 15 belum, kalau perempuan yang belum didatangi darah haid, itu sangat jarang berlaku. Begitu juga kanak lelaki kan, kanak lelaki. Bahkan kanak lelaki kadang-kala ada di kalangan mereka yang umur 10 pun sudah baligh, no? Umur 10 sudah pernah bermimpi lah keluar mani. Okey. Jadi tanda seseorang itu baligh dalam Islam, yang pertama cukup 15 tahun. Ulama kita dalam fiqh sebut 15 tahun qamariyah. Dia macam ni, Januari, Februari, Mac, April sampai Disember tu ada 365 hari setahun. Yang tu orang panggil kiraan syamsiah. No? Kiraan tahun syamsiah. No? Kalau yang qamariyah yang saya sebut saat ni yang Muharram Safar. Kalau yang syamsiah setahun ada 365, kalau yang qamariyah setahun ada lebih kurang 355. Lebih kurang itulah, dia beza sikit. Beza dalam 10 hari. Maksudnya kalau umur kita, kalau ulama kata cukup 15 tahun qamariyah, 15 tahun qamariyah dia lebih awal beberapa bulan daripada 15 tahun syamsiah. Betul no? Ada yang faham, ada yang kurang jelas lah. Nak mudahnya, apabila seseorang itu, lelaki ataupun perempuan, cukup 15 tahun umur, no? Umur cukup 15 tahun, walaupun tak pernah keluar darah haid bagi perempuan dan tak pernah bermimpi keluar mani bagi lelaki dan perempuan, maka dia tetap dikira sudah baligh. Dia dikira sudah pun baligh, no? Itu. Dan keadaan itu jarang, macam yang saya sebut tak salah, dia jarang berlaku. Itu yang pertama. Yang kedua, bila saya dah ulang pasal mimpi, pasal haid tadi ni, tuan-tuan mesti tuan-tuan dah tahulah perasan. Tanda seseorang itu baligh, yang kedua ialah dia bermimpi untuk laki-laki ataupun perempuan bagi yang berumur 9 tahun. No? Dulu kita kecil-kecil, orang tua dia berkias, no? Malunya orang tua dulu. Cakap berlapis-lapis, cakap berlapik-lapik pula. Berlapik-lapik cakap. No? Tak sebut keluar ayat mani, tak sebut, subhanallah, budi bicara orang dulu, no? Orang hari ni, kutub ulama pun sebut yang lucah. Yang hari ni punya budak, no? Hari ni punya manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuan-tuan ingat dulu, guru-guru kita, ustaz-ustaz, mak ayah kita sebut mimpi basah. Bermimpi. Sebut bermimpi ataupun mimpi basah. No? Baligh lah tu. Kan? Kalau tanya dekat luar pun, pernah mimpi tak ni? Pernah mimpi tak? Tidak pernah mimpi basah tak?
Kita ni heran kan, berkias-kias sampai kita pun, apa dia mimpi basah, tanya kawan hak besar-besar sikit, baru bagi tahu, oh mimpi keluar yang mani. Maka itu dikira baligh. Mana-mana lelaki, perempuan, umur 9 tahun dan ke atas, yang pernah bermimpi, keluar mani, bangun-bangun basah, maka sudah dikira baligh. No? Umur 9 tahun. Laki-laki atau perempuan, sama. No? Ramai orang ingat yang keluar mani ni hanya lelaki saja. Wanita pun ada juga. No? Keluar mani. Orang perempuan. Jadi mana-mana kanak-kanak lelaki dan perempuan yang bermimpi. Yang berumur 9 tahun ni, maka dia dikira sudah mula baligh. Dikira sudah mula baligh. Dan kita pernah jumpa yang muda, yang umur 9. Yang umur 9. Sebab dia pun tak tahu, budak kan. Budak dia pun tanya, maka kita bagi tahu kat dia itu apa keadaan tu, kena wajib mandi. Bila umur 9 dia pun bermimpi, bangun basah, dia pun tanya apa dia ni, bukan yang kencing kan. Ada tuan-tuan kanak-kanak 9 dia pun tak tahu. Kita pun bagi tahu wajib mandi dan kamu dah mula baligh. Mula ada dosa pahala. Ibu ayah hari ni jarang cerita kepada anak-anak keadaan ni. No? Dan perlu, terutamanya kita yang agama Islam ni lah. Kita ada tuntutan, kewajipan yang perlu dilakukan. Dan ada benda-benda yang wajib ditinggalkan. Nombor 3, untuk menentukan seseorang itu baligh, dia bukan kena ada tiga ni, salah satu. No? Salah satu. Ada salah satu, maka seseorang itu dikira baligh. Dan yang ketiga, untuk seseorang itu dikira baligh, ialah, ini tanda kepada perempuan saja, haid wal haidu fil untha li 9 sinin. Kata Syekh Salim, haid, keluar haid bagi perempuan yang berumur 9 tahun. 9 tahun ni pun qamariyah jugalah, 9 tahun qamariyah. Satu orang wanita, kanak-kanak, umur 9 tahun dan ke atas, no? Dia nampak darah haid keluar, maka bermulalah fasa baligh dalam hidup dia sampai akhir hayat lah. No? Bukan hari keluar haid tu saja baligh. Kan? Maksudnya kalau dia mula melihat darah haid keluar dalam hidup dia umur 9, maka dia umur baligh dia 9 lah. Kalau dia mula lihat umur 10, umur baligh dia 10 lah. Jadi anak-anak kita bukanlah bila baligh baru belajar tutup aurat, tuan-tuan. Tutup aurat, solat apa semua ni, Nabi arahkan ibu ayah, terutamanya solat lah, untuk mula melatih umur 7 tahun. Dah mula melatih, tuan-tuan. Bila Nabi sebut solat umur 7 tahun, benda-benda lain pun boleh mula latih dah umur 7. Sebab kalau dia umur 9, dia dah mula belajar puasa, dia dah pernah mula belajar tutup aurat, mula belajar solat dan sebagainya. Tak susah untuk anak-anak ni mengamalkan tuntutan Islam bila mana dia mula baligh. Tapi yang berlaku hari ni, tuan-tuan, sebahagian keluarga umur dah 14, umur dah 15, tak pernah ajak solat, tak pernah ajak tutup aurat. Maka susahlah anak tu nak biasakan diri. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Tuhannya, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di saya sekadar dulu, insya-Allah, Safinatun Najah, kitab fiqh yang akan kita baca dari hari Ahad, Selasa dan Khamis. Adapun kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah kita akan baca pada hari Isnin dan Rabu, insya-Allah. Tiap-tiap hari, insya-Allah. Doakan tuan-tuan, doakan saya sihat dan berkelapangan. Saya juga doakan tuan-tuan semua sihat, berkelapangan, sentiasa dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.